Hai, saya Sudin Saleh. Hari ini saya nak kongsikan mengenai satu screener saham yang agak popular. Ramai yang bertanya tentang T Plus screener ni. Yang dipanggil T Plus screener. Okey, T Plus screener ni sebenarnya diinspirasikan daripada satu teori ataupun strategi dalam saham yang dipanggil sebagai strategi T Plus ataupun ada yang panggil strategi T4 ataupun T plus 4 dan seumpama dengannya. Okey, biasanya apabila harga saham berlaku kenaikan yang agak tinggi, biasanya akan disusuli dengan penurunan. Dia akan dip sedikit pada hari yang kedua, ataupun dipanggil retrace, ataupun dipanggil pullback, dan apa-apalah perkataan yang seumpama dengannya, ataupun berehat sekejap. Okey, pada hari kenaikan tu biasanya digelarkan sebagai hari T ataupun T0. Okey. Dan sehari selepas tu dikatakan sebagai hari yang plus one, T plus one ataupun T1, ataupun yang hari yang seterusnya pula dipanggil T plus 2, T2 ataupun T plus 3, dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Alright, okay, lebih kurang lah dan seterusnya. Biasanya juga selepas berlaku rehat dalam beberapa hari ni, mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari, biasanya akan disusuli dengan kenaikan. Jadi ada juga mungkin siapa yang suka ataupun biasa menggunakan strategi ni, boleh juga dikatakan ini adalah antara salah satu daripada strategi yang dalam kategori buy on dip ataupun buy on retrace ataupun juga buy on weakness. Okey, kita tengok penggunaan screenernya. Okey, macam mana cara nak masuk ke screener ni? Kalau siapa yang tak tahu, boleh pergi ke isaham.my. Okey, kemudian klik di screener ni dan listkan all screeners. So boleh cari dekat sini T plus. Okey, so kita nak fokus hari ni adalah T plus screener. Okey, apa yang kita akan nampak di sini adalah di sebelah kiri sekali adalah nama stok. Kemudian disusuli dengan last price, harga terkini saham tersebut. Okey, ini adalah ruangan T+. Kalau macam contoh saham Tafi ni T plus 3, maknanya melambangkan situasi yang di sini. Okey, macam saham IQ Zan ni T plus 2 melambangkan situasi yang di sini. Okey, dan seterusnya lah cara untuk yang memahamkan. Kemudian ada kolom maximum entry supaya kita tidak terlalu terkejar-kejar harga, sebab kalau ikut strategi nak buy on dip, bukannya nak buy on breakout dan mengejar harga kan. Kemudian ada juga cut loss yang dicadangkan seandainya teori ataupun strategi ni tidak menjadi untuk saham tersebut. So kalau menjadi, target price 1, target price 2, target price 3, dan ada juga remarks lah. So andainya harga saham tersebut lebih tinggi daripada max entry, akan keluarlah remarks no entry. Sebagai contoh, kalau kita tengok di bawah ni ada sahamnya, saham MQTech, CME dan Digistar PHB tidak memenuhi kriteria tersebut. Okey, dan di kolom yang terakhir ni pula, di sebelah kanan sekali adalah iSaham Score. Yang ini iSaham memberikan scoring 10 markah penuh untuk fundamental suatu syarikat dan 10 markah penuh untuk teknikal yang baik. Jadi markah penuh untuk iSaham Score ni adalah ditambah kedua-duanya adalah 20. Jadi lagi tinggi, maknanya boleh dikatakan fundamental dan teknikalnya kedua-duanya lebih baik. Okey, disclaimer, pilih saham mengikut strategi anda sendiri, dan yang penting pilih saham mengikut risk profile masing-masing. Sebagai contoh, katalah kalau kita tengok saham yang di atas ni kan, Tafi ni, walaupun dia memenuhi kriteria, tetapi saham ni adalah saham yang negative earning, maknanya syarikat ni is loss making company. Dan kadang-kadang ada yang ni, macam ni kalau orang panggil saham sikat ni lah, volumenya tak berapa nak ada selama ni kan. Macam IQ Zan ni, saham PN17, kategori PN17, dan pastinya adalah yang berisiko tinggi. Jadi pilih mengikut risiko anda yang sesuai dengan risk tolerance ataupun risk profile anda masing-masing. Okey, mungkin untuk this exercise kita tengok satu yang yang kita familiar, maybe yang ramai orang familiar, mungkin saham syarikat Dufu. Sekarang ni harga terkini adalah RM6.74, so dia berada di T plus 3, maximum entry 699 dan cut loss yang dicadangkan adalah 658. So kita tengoklah, maknanya saham tu akan profilnya seperti ini, macam teori yang kita lihat tadi. Okey. So ini adalah hari harga yang paras yang tertinggi, which is sampai mencecah RM7.41. So ini hari T, T plus 1, T plus 2 dan T plus 3. Jadi so ini adalah level yang cut loss lah. So seandainya kalau berminat, boleh study saham ni
dan entry lebih kurang dekat sini adalah dikatakan adalah entry yang buy on dip ataupun buy on weakness. So kalau lebih daripada paras ni, maknanya strategi tak menjadi, cut loss and move on dengan saham yang lain. Okay. Contoh saham apa lagi? Katalah JF Tech. JF Tech ini adalah ini kadang-kadang ada boleh juga berbeza pendapat. For example, kalau di screener ni dipanggil ini sebagai hari T, which is mencecah harga yang tertinggi. Kadang-kadang ada juga yang mungkin ada belajar di mana-mana yang lebih suka kata, kalau candle hijau sepatutnya kita ambil sebagai hari T. Boleh juga kalau mengikut screener ni, ini adalah hari T, T+1, T+2. Tetapi kalau anda mengikut teori yang kata candle hijau ni adalah candle waktu T0, boleh modify sedikit. Maka sekarang dia adalah T+1, 2, 3. Tapi at least screen ni dah tolong filterkan saham yang nature seperti ini. Naik, dip sedikit, dan naik sedang di paras dip. Okay. Alright, itulah antara tutorial ringkas penggunaan T plus screener. Sekiranya anda berminat untuk mengetahui screener-screener yang lain, cara menggunakan, boleh type cadangan di ruangan komen. Dan kalau anda suka siri tutorial screener iSaham ni, jangan lupa subscribe dan klik notification tu supaya dapat you'll be notified kalau ada video-video yang lain. Selamat melabur.